Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru wa nusdi wa nakabbir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kepada para pendengar yang saya muliakan, insya-Allah pada hari ini saya akan sambung pada pengkuliahan yang sebelum ini dalam pengajian sijil SPM Masjid yang dianjurkan oleh Masjid Sultan Idris Shah II kaitan dengan fiqh din nasihah. Kita masuk kepada topik tentang teknik-teknik untuk memberi penasihatan lah. Di sini saya nak cakapkan. Dan kalau kita melihat dalam segi penasihatan ataupun fiqh dakwah ini sendiri, ialah mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata lain ialah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita melalui percakapan, melalui perbuatan, cara kita nak menyampaikan benda tersebut. Dan mungkin dengan cara hidup kita sendiri juga dinamakan juga cara kita nak berdakwah. Itu juga disebut dengan fiqh, cara-cara untuk kita berdakwah. Agar dia boleh menjadi satu tauladan, agar dia boleh menjadi satu panduan yang menarik perhatian mereka-mereka kepada agama Islam itu sendiri. Maka di sini kita akan bincangkan teknik-teknik dalam 3 tajuk. Yang pertamanya kaitan dengan cara teknik-teknik dengan kita beri penasihatan dengan cara lisan. Sebab apa kita sebut dengan kepentingan berdakwah ataupun penasihatan dengan cara lisan ini sendiri adalah dia merupakan teknik asas. Lisan ni maknanya dengan cara penyampaian. Kita nak mengajak orang dengan cara kita berhadapan. Dengan cara kita nak menyampaikan maklumat kepada orang yang mendengar, kepada audien, kepada peserta dan sebagainya lah. Kerana dalam Al-Quran sendiri mengandungi nilai dakwah yang merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan benda yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Mana Al-Quran pun menyatakan cara untuk menyampaikan. Hingga Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighuhu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Apa Allah sebut? Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, yakni untuk memahami Islam, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah, yakni tentang hakikat Islam itu sendiri. Surah Al-Taubah ayat ke-6. Ini menggambar kepada kita ialah dengan cara kita menyampaikan kepada mereka. Itu nama dia bilisan. Pentingnya. Sebab bila dia pun mendengar, dia dapat mendengar dengan cara yang baik, kita menyampaikan dengan cara yang baik, dan dia dapat mendengar yang baik. Sedikit sebanyak benda ini akan menarik perhatian untuk mereka mengikuti keistimewaan dan kebaikan kepada yang ada dalam agama Islam. Bagaimana yang diperintah oleh Allah SWT kepada Rasulullah, balighu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Mana jangan sampai dengan cara lisan. Cuma itu penting. Cuma panduan cara lisan bagaimana, itu yang perlu kita lihat. Panduan yang perlu nak dilihat dakwah mesti bagaimana. Yang pertama sekali panduan dakwah atau penyampaian untuk kita memberi penasihatan ialah mestilah dengan jelas dan mudah faham. Jelas maknanya kita bercakap, dengan kata lain lagi ialah dengan cara berhadapan. Jangan kita bercakap kabur, dengar tak dengar. Kalau nak istilah yang lain, kita bercakap dengan cara, kalau komunikasi disebut dengan cara berhadapan. Biar orang dengar, dia boleh faham terus. Dia tak buatlah andaian-andaian pemahaman yang lain dengan perkataan yang kita sebut. Dengan perkataan yang kita sebut tu, dia tak memahami dengan maksud yang lain. Itu yang sebaik-baiknya. Dan bila dia dengar pula, yang bagus lagi ialah kita sampaikan agar dia mudah faham.
Jangan terlalu guna berbelit-belit. Terus direct to point. Contohnya lah, kita menyatakan Islam itu baik. Terus nyatakan, Islam agama yang benar dan mencegah manusia daripada merosakkan diri dengan meminum arak. Jelas, Islam baik. Dia cegah agar manusia tidak jadi jahat, tidak jadi tidak jahanam ataupun tidak rosak dengan larangan meminum arak. Islam agama bukan menindas. Maka Islam mengharamkan sebarang bentuk rasuah. Kerana dengan rasuah akan mengakibat kepada penindasan kepada orang-orang tertentu dalam hal-hal perkara-perkara. Jelas. Itu namanya agar dia faham, mudah dia faham. Islam itu bukan agama penindas, maka Islam mengharamkan sebarang bentuk rasuah. Kerana rasuahnya orang lain akan rugi. Dia yang untung seorang. Itu dengan kata lain, janganlah kita bercakap berbelit-belit dan sukar berbelit-belit. Islam agama yang benar, kerana Islam itulah agama yang paling syumul, agama dia faham. Dia akan kata, benar-benar macam mana? Syumul macam mana? Dia buat satu benda yang agak dia rasa macam dia akan buat penafsiran yang lain. Jangan buat yang belit-belit. Yang pentingnya ialah kita bercakap tu mestilah boleh difahami apa yang diperkatakan, kerana tujuannya adalah untuk menyampaikan perkara yang perlu diketahui oleh pendengar. Apa yang dia nak dengar sekarang? Tajuk tentang hidup dalam ibadah. Maka cerita. Sebagai orang Islam yang nak hidup dengan cara pertamanya sekali kita terang apa itu ibadah. Dia faham tentang ibadah. Kan? Ibadah satu perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dikerjakan. Dengan kerja bersungguh-sungguh, dengan taat, dengan tawaduk, mengikut garis panduan perkara-perkara yang ditentukan dalam Islam. Itu dalam Al-Quran dan juga hadis. Dia faham ibadah ni benda yang diperintah untuk taat kepada Allah yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka itu yang disampaikan. Dan baca baru terang pula. Baru kita terang pula. Apa pula yang dinamakan ibadah? Apa yang dinamakan ibadah pula? Tadi kerja ibadah tu apa? Macam mana nak katakan hidup dalam ibadah? Maka kita cerita hidup dalam ibadah ialah bagi contoh pada mereka. Hidup dalam ibadah, Islam menyuruh kita menutup aurat. Mana kita menutup aurat itu nama ibadah. Malah hidup kita dalam ibadah. Makan memang disuruh dalam Islam. Makan dengan benda yang halal, itu ibadah. Bermula dengan bismillah, itu ibadah. Makan dengan tangan kanan, itu ibadah. Kan? Itu semua, itu dia faham. Maknanya dia itu yang nak didengarnya. Jangan pula kita tajuk lain, dia nak ceritanya tajuk zakat, kita cerita bab haji ada setengah tu cerita bab haji lah, cerita bab zaman dulu lah, cerita kisah hidup dia, orang jadi boring. Dia kata apa ni penceramah ni, apalah pendakwah ni, apalah kaunselor ni, apalah moderator ni. Cakap benda bercelaru. Ini banyak berlaku dalam kalangan-kalangan pendakwah-pendakwah. Kenapa? Dia nak habiskan masa. Dia nak habiskan masa, dia mampu ke lain. Saya banyak juga kadang-kadang dalam memberi taklimat kepada guru-guru dakwah, guru-guru takmir. Mengatakan, kenapa dulu orang dulu ngajar tidak berlaku pergaduhan, tidak berlaku perbalahan. Kenapa? Yang guru ngajar kalau kita tauhid dia ngajar. Fiqh aja.
Kalau cerita bab air lah. Ni cerita bab air, mula-mula cerita bab air. Oh, air mutlak ada 6. 3 ada di atas, 3 ada di bawah. Di atas ialah air hujan, air embun, air salji. Di bawah pula ada air sungai, ada air laut, air matahari. Tapi tuan-tuan tengok sekarang bagaimana berlaku di Selangor. Berlaku Selangor maksiat yang banyak. Sebab itulah air dah kering. Dan tengok hari ni dah hujan dah tak turun. Kenapa? Maksiat banyak. Bukan apa? Kerana daripada kalangan kita ni banyak yang tak ikut arahan-arahan Allah. Itu dah jadi pada bab tasawuf. Dia jadi bab tasawuf dah. Nak cerita bab fiqh. Memang orang jadi pening. Ustaz ni nak cerita apa? Nak cerita bab air, cerita bab air. Cerita bab sembahyang, bab sembahyang. Sebenarnya jangan mencelarukan. Itu yang orang katakan dengan cara jelas dan mudah difahami. Oleh kerana itu setiap kata-kata pendakwah ataupun kata-kata konselor dan sebagainya mestilah dengan bahasa yang paling mudah difahami, jangan guna bahasa yang terlalu tinggi, dengan bahasa yang sederhana. Oleh kerana apa? Oleh kerana itu juga Allah menghantar setiap rasul dengan menggunakan bahasa kaum mereka supaya kaum mereka memahami apa yang cuba disampaikan oleh para rasul, dan para rasul ini juga boleh menjelaskan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kaum mereka. Tengok bagaimana. Faham tak? Maknanya Allah hantar rasul nak dakwah kepada orang. Rasul turun di kawasan Arab, maka nak dakwah ke orang Arab diturunkan Rasulullah. Kalau nak dakwah orang Arab, Rasul tu orang Melayu, bagaimana nak dakwah? Dia tak faham lah. Itu digambarkan. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok pendakwah pada orang asli, kita ambil daripada kalangan mu'allaf, asalnya mu'allaf daripada orang asli masuk Islam, kita hantar ke pusat dakwah di Kelantan 2 tahun, mereka boleh belajar tentang agama, lepas tu jadi kader pendakwah, dia pun duduk bersama-sama dengan ahli, dia faham. Dia boleh cakap bahasa dia. Tapi kalau kita pergi dakwah dengan orang asli, kita duduk cakap apakah hairnya, moh lah, orang asli kata apa benda kamu cakap ni. Kan kata tu tuan-tuan, orang Perak pergi ceramah di Kedah, ataupun orang Kedah pergi ceramah di Parit. Orang Kedah buat lawak, orang Parit buat nuhin ni. Sebab dia faham ni tak? Duduk makalah. Kan? Duduk kata apa, gon. Orang Parit mana faham gon. Orang Parit pergi ceramah di Kedah. Kan? Duduk kata moh. Kome, kita, mikir. Orang Perak, orang Kedah kata apa benda orang cakap ni. Dia tak faham di situ. Maka tak kena. Tak kena. Angkat kita cakap benda yang itulah Rasulullah sampaikan. Rasul pun daripada kalangan orang tersebut. Okey. Dan yang seterusnya ialah ukuran untuk difahami dengan ketaan yang jelas, yang mudah difahami. Ukuran yang sebenarnya ialah sejauh manakah kata-kata yang digunakan ini difahami oleh pendengar. Itu penting. Mana bila kita cakap, kita tanya, faham tak yang Ustaz cakap? Okey. Ada nak minta saya bagi penjelasan lagi? Nak minta saya bagi penjelasan. Nak pastikan dia faham. Ni flashback balik. Pusing balik. Nak pusing balik, cerita balik apa yang kita dah sampaikan. Itu kadang-kadang kita buat kuis. Setengah ustaz tu, okey? Kita buat kuis sikit. Soalannya gini. Siapa boleh jawab? Dia jawab mana ya? Dia dengar. Ataupun kalau kita berdepan berdua, bersembang, ataupun kita buat sesi kaunseling ke apa ke. Dah kita tengok, mungkin kita kata, okey, puan, mungkin puan boleh buat apa yang saya cakap tadi, puan boleh tangkap ke? Ya, insya-Allah Ustaz. Okey, apa yang puan boleh tangkap tadi? Dia cerita. Ataupun kita mendengar dia cakap, lepas tu kita cuba buat huraian pendek apa yang dia cakap. Mana kita memahami. Baru rasa ada konteks di situ.
Baru rasa ada hubungan di situ. Sebab kita cakap dia faham, dia cakap kita faham. Baru ada kejelitan. Maknanya orang yang kita cakap dia merasai apa yang kita nak, dan dia cakap dia merasai, dia cakap kita memahami dan kita dapat memahami apa yang dia cakap. Akhirnya dia merasakan, oh, ustaz ni betul-betul faham apa yang aku nak. Barulah jadi akhirnya dalam segi psikologi dia disebut ada kejelitan di situ. Dia akan cerita apa saja. Mak manusia macam tu. Kan mak manusia ni kalau dia bercakap orang tak faham, alah malah saya mengaham bukannya faham pun. Kalau kita bolehlah tolong cerita sikit apa yang puan nak cerita. Dia kata tak ya ustaz. Dia tak mau sebab apa? Sebelum ni kita tak faham. Ataupun kita sendiri macam kita tanya faham tak? Tanya tak tahu ustaz. Apa perasaan kita? Kalau letihnya aku ceramah, letihnya aku bagi pandangan, letihnya orang tak faham benda tersebut. Rugi kan benda tu. Maka kita biarlah yang dengar dengan cara jelas dan mudah difahami ialah tengok sejauh mana mereka mendengar, faham apa yang kita cakap. Yang keduanya, panduan dakwah secara lisan ini tadi jelas dan juga mudah difahami. Yang keduanya, gunakan istilah, tidak mengandungi istilah-istilah yang baru. Dan penggunaannya mungkin betul, mungkin salah, takut jadi macam tu. Kita gunakan istilah-istilah, ambil daripada istilah orang putih, ambil daripada istilah orang Arab. Kita kena tabayun. Apa benda tabayun ni? Kita perlu ada tajarrud. Apa benda tajarrud pula dah. Budak jadi, ustaz, apa tajarrud ustaz? Jangan kata guna istilah-istilah yang terlalu tinggi sangat. Guna bahasa, kalau saya lebih guna, kalau ada bahasa Malaysia, bahasa Melayu, guna bahasa Melayu. Jangan kita guna bahasa, walaupun bahasa Inggeris itu telah dimelayukan, tapi ada bahasa Melayu yang lain. Gunakan yang tu. Ini kadang-kadang kita ni, alah ustaz, cikgu, tuan, kan bahasa Inggeris telah dimelayukan. Sensitif. Sensitif. Memang sensitif, telah bahasa Inggeris dia melayukan. Tapi kalau kita ada bahasa lain yang Melayu punya, mudah terasa. Ni banyak daripada kalangan kita sensitif. Tapi apa salah kita guna bahasa kita? Ramai daripada kalangan kita yang senang terasa, terdetik di hatinya. Kan lagi cantik. Orang dengar pun senang faham. Kan memang hal ni pengguna peka. Memang tersebut orang peka ni maknanya prihatin. Apa salah kita ambil perhatian? Beri keutamaan. Bahasa Malaysia senang mengambil istilah daripada lain. Itu sebab apa? Takut nanti dia faham lain. Kan? Sensitif. Sensitif ni senang tersentuh, senang terasa. Apa lagi kita nak sebut? Orang lebih faham macam-macam. Pendakwah perlu cuba menggunakan istilah yang digunakan dalam sebagai kalau dalam masyarakat, istilah yang setiap dulu digunakan. Guna yang tu. Kita turun di kawasan tertentu, istilah kawasan-kawasan parit, kawasan-kawasan di Kedah. Kita gunakan lorak-lorak Kedah, istilah-istilah negeri Kedah. Istilah-istilah petani contoh. Kita ceramah di kawasan-kawasan orang petani, orang Selama, mungkin orang di Gerik, Kuala Hulu. Mereka lagi seronok. Oh, penceramah mari daripada ke orang kita. Itu ke? Ingatkan orang luar. Oh iya ke? Oh kan? Itu yang cantiknya. Ya. Okey. Yang seterusnya lagi. Lagi panduan lagi ialah teknik lagi kepada pendakwah ataupun kepada kaunselor ataupun kepada moderator, jangan bercakap terlalu cepat. Ni kadang-kadang kita terlalu over. Kita cakap tertib, cakap sebiji.
Tuan-tuan melihat saya cakap sebiji. Nak jelaskan dengan cara yang tepat. Kita perlu cakap dengan cepat. Tepat. Oh, tak apa benda ni. Itu jadi laju sangat. Kita dengar. Kalau sendiri telinga kita dengar, kita tak faham apa yang kita cakap. Biar kita cakap, kita faham sama. Bila yang kita nak cakap, yang kita faham ialah cakap yang tidak terlalu laju. Dan tidak terlalu cepat. Tidak terlalu slow. Minta maaf. Jangan pula Islam merupakan satu agama. Dia dengar berboring, jenuh nak dengar, menangut, dia nak dengar. Letih kawan nak dengar. Biarlah cakap tak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dengan kata lain, pendakwah perlu bercakap dengan perlahan-lahan supaya pendengar boleh memahami keseluruhan percakapannya. Saya pernah buat sesi kaunseling kadang-kadang. Kita cakap, okey puan, saya nak memahami sikit apa yang puan cakap tadi. Yang pertamanya yang saya lihat, yang puan bercakap hal kaitan dengan rumah tangga puan. Puan menyatakan hubungan puan dengan suami akhir-akhir ini ada keretakan walaupun dah berkahwin 35 tahun. Betul puan? Ya Ustaz, ya Ustaz. Mana kita cakap sebiji-sebiji. Kalau dalam ceramah ramai pun mungkin macam tu. Islam, hadirin hadirat, Islam ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, Nabi akhirul zaman. Utusan Allah membawa Al-Quran, panduannya. Mak si Haji. Tapi kalau kita laju, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhirul zaman sebagai pembawa agama Islam yang panduannya Allah bagi ialah Al-Quran. Kita dah mula laju. Kita pun letih. Kita pun letih. Kalau kita terlalu laju, maka kena cakap satu. Biarlah berbiji orang faham apa yang kita nak cakap. Yang seterusnya panduan kepada teknik-teknik lagi untuk kita berdakwah ialah pendakwah tidak sepatutnya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi sukar dipahami. Jangan terlalu tinggi sangat. Ayat. Contohnya, Al-Quran merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang perlu dilihat dari segi candakawala, kerana ahli saintis daripada barat menyatakan bahawa Al-Quran satu panduan yang cukup hebat, cukup ni. Orang dengar, sampai ke luar negeri ni, sampai tinggi sangat ni. Menurut Carl Rogers menyatakan bahawa setiap manusia ini semua hendak melakukan kebaikan. Walau bagaimanapun, Carl Rogers menyatakan, dan panduan daripada Carl Jung, dia petik sana, petik sini kata-kata yang terlalu tinggi, ayat terlalu... Kalau lihat kepada kajian matahari dan bulan, tinggi benar. Kita ceramah pada orang kampung. Tak kena. Kita ceramah level. Lihat level. Kalau level, orang yang cerdik pandai, akademik, tak apa. Dia boleh ceramah tinggi. Tapi ceramah orang kampung, cara orang kampung. Ceramah budak sekolah. Sebab tu saya sendiri ceramah pada sekolah rendah, saya tak boleh. Saya tak hati. Saya boleh ceramah dalam 10 minit, lepas tu budak-budak ayuh. Dia ada kepakaran masing-masing. Yang agak mudahnya adalah pertengahan. Itu agak mudah. Yang seterusnya, teknik-teknik dalam dakwah bagi panduan lisan ini, pendakwah kena mengelak daripada bahasa-bahasa yang merasakan dirinya terlalu tinggi daripada orang lain. Lihat diri saya. Itu problem. Lihatlah diri saya. Apa yang telah saya buat hari ini? Apa yang telah saya lakukan hari ini? Macam-macam tuan-tuan. Sebab tu saya nak tuan-tuan buat macam saya. Hang hebat sangat ke? Silap. Silap dari segi
fik dakwahnya. Dia nasihat hanya jadi salah. Hang nak nasihat orang tapi hang ada sifat ego. Hang nak nasihat orang tapi hang ada sifat takabur. Hang nak nasihat orang tapi hang ada sifat ujub. Di situ. Tak mau. Jangan kita cerita bang yang lebih-lebih meninggikan diri sendiri. Hingga akan mengimbulkan negatif daripada audiens. Ia tidak boleh memperkecil dan mencabar atau membesarkan besar dan atau memperbesar-besarkan kelebihan dirinya. Jangan dia memperkecilkan orang lain. Setengah daripada pendakwah, daripada orang beri nasihat. Kalau macam ni lah punya cara, saya rasa sembahyang tuan-tuan belum tentu Tuhan terima. Hang siapa? Hang nak kecilkan kami. Dia banyak berlaku daripada pendakwah ustaz-ustaz sendiri sebut. Banyak kita angkat, kita sanjung dia. Alhamdulillah, saya kagum dengan Haji. Walaupun umur dah 60, 70 tapi masih berada di dalam masjid. Saya belum tentu lagi. Saya belum tentu lagi. Saya umur 52. Mungkin umur 62 atas tilap. Tak dapat i'tikaf di masjid. Tapi tuan-tuan dapat i'tikaf. Satu kelebihan kepada tuan-tuan. Tuan bagi. Syukur banyak-banyak. Maka bila kita syukur, kita dapat terus beramal dan meningkatkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak Haji? Kita buat macam tu. Kita angkat dia. Dia rasa seronok. Oh, ustaz ni puji aku. Ataupun kita cabar. Ni saya cabar semua. Cabar. Untuk buat perubahan. Nak cabar hang dulu tahulah berubah. Kita sendiri tak boleh berubah. Kita nak cabar orang berubah. Macam mana kita nak? Jadi masalah di situ. Orang kata kita ni. Kita kata orang audiens akan sebut kita ni ego. Maka jangan. Jangan gunakan memperkecilkan orang, mencabarkan orang. Jangan kita tolak benda tersebut. Yang sepatutnya ialah bercakap dengan jiwa seorang penasihat yang simpati, jujur, rendah diri, yang hanya mahu membimbing orang lain ke arah yang membawa kebaikan kepada mereka. Sebenarnya kita kena bawa kepada mereka ialah simpati. Simpati ni maknanya kita duduk dalam mereka. Itu simpati. Haji-haji umur 60, alhamdulillah. Walaupun umur 60 tapi bila ada di masjid, sihat lagi, saya cukup rasa kegah. Maknanya, dia berasa seronok. Ini bukan saya nak mengangkat mana-mana, tapi itulah realitinya. Yang ada di masjid ni kalangan-kalangan orang yang dah berusia, tapi walaupun orang yang berusia tapi boleh beribadat kepada Allah, orang yang hebat. Ramai lagi yang berusia tapi tak dapat duduk dalam masjid. Haji-haji yang duduk di masjid begitu hebat. Dia rasa seronok lah. Kan? Dia rasa seronok benda tersebut. Tak mahu kita, sekali kita hantam, sekali kita jack. Sekali kita hantam, kita jack. Jangan. Lari. Hindar diri benda tersebut. Bab nak hantam, bab nak menjatuhkan martabat, dalam bab ceramah, dalam bab berdakwah, dalam bab kita konselingkan orang, kita bab nasihatan orang, kita cuba elakkan. Ataupun menggunakan istilah negatif-negatif, kita cuba elakkan benda tersebut. Baru cantik. Yang seterusnya, teknik-teknik dalam berdakwah lagi ialah perlu bercakap dengan cara sopan. Menggunakan bahasa yang boleh mendorong sasaran dakwah untuk mendengar ucapannya, malah mereka yang terdorong untuk mengetahui dan tidak terlintas untuk menjauhkan diri. Galakan. Itu mendorong. Saya yakin, walaupun yang ada dalam ni, saya yakin kepada adik-adik boleh buat perubahan. Yakin tak? Yakin tak? Yakin tak? Yakin tak? Walaupun usia dah 30 tahun, saya yakin Haji boleh lagi baca Quran tanpa pakai spek. Betul Haji? Dorong pada dia. Tak upaya dah Ustaz nak buat. Kan? Ada setengah kata macam tak upaya Ustaz nak berubah Ustaz. Tapi Haji teringin berubah kan? Teringin tak berubah, mendorong dia untuk berubah. Kalau kata Haji, Ustaz, rasa nak berubah payah Ustaz. Kalau Haji je kata payah, memang payah. Ni sifat yang negatif yang kurang baik. Maka kita jangan ngembut. Kita dah ni terus kita gunakan istilah negatif yang dia bawa. Patutnya kita gunakan istilah positif. Saya tak boleh nak berubah Ustaz. Tapi Haji nak berubah kan? Ya Ustaz. Tapi tak boleh Ustaz. Haji, sebelum ni Haji buat apa dah?
Adalah saya buat daripada dulu tak semayang sunat. Itu berubah tu boleh. Mana haji ada kekuatan. Haji ada kekuatan sebenarnya. Itu perubahan. Mana kita sampai mana dia nampak, oh dulu aku tak nak buat semayang, lah ni aku semayang dulu aku tak nak ngaji Quran. Dulu aku tak nak Jumaat, lah semayang Jumaat. Mana itu kekuatan yang ada. Mana kita angkatkan kekuatan yang sebelum ni dia buat tindakan. Manusia macam tu. Kerana dia tak nampak yang sebelum ni yang dia buat. Yang dia dah berjaya. Dia tak nampak. Terutama orang yang duduk dalam putus asa. Orang yang rasa dirinya rendah diri, terlalu rendah. Dia tak nampak kekuatan dia. Yang banyak nampak ya kelemahan-kelemahan diri. Maka kita sebagai pendakwah, kita sebagai kaunselor, kita sebagai moderator, kita kena angkat mereka. Kita angkat mereka untuk buat satu benda yang positif. Okey? Agar apa? Agar mereka dengar dengan cara yang seronok. Sebab kita cakap benda yang sopan. Setengah kita maki pula. Kita pergi maki pula. Itu kalau saya anjurkan kita sebagai pendakwah, kalau ada yang dalam tempat kita, dalam dewan kita, masa kita bagi ceramah ke, pergi kuliah ke, ada yang tidur, jangan kita marah mereka. Jangan kita halau mereka keluar. Mereka duduk itu dapat pahala dah, walaupun dia tidur. Cuma kita mungkin boleh anjurkan minta yang sebelah, mungkin boleh picit kawan sebelah. Picit kawan sebelah. Dia tak larat letih tu. Kan? Maknanya bukan kita yang ganggu dia. Dia dibantu oleh kawan dia. Ya. Itu saya menarik. Kerana dalam ini amalan ni selalu digunakan oleh orang tabligh. Orang tabligh kalau dengar tazkir dengan bayan ke apa ke, kawan dia tidur sebelah. Dia akan picit. Dia tak gerak. Dia kata, bangun tak? Dia tak gerak dia tu. Dia picit je. Tak. Lama segar elok. Kita ada. Konsep tu kadang-kadang boleh digunakan. Bagus. Bagus guna yang macam tu. Okey. Yang seterusnya lagi bagi seorang pendakwah ialah membangkitkan minat sasaran dakwah dengan cara menyebut kebaikan usul-usul mereka dan kedudukan keluarga mereka yang mulia. Asal usul mereka. Bangkit minat ni. Okey. Dan saya yakin yang ada mana boleh mengangkat martabat mereka. Boleh mengangkat diri mereka. Angkat keistimewaan mereka. Kelebihan mereka. Kita kena ada dari segi ucapan lisan kita. Laju lagi. Yang seterusnya. Jangan pula kita menjadi seorang yang bermuka-muka sebagai pendakwah, sebagai kaunselor, menyembunyikan yang benar, menyokong atau bersetuju yang salah. Itu tak betul lah. Orang panggil talam dua muka. Ataupun orang panggil orang panggil tipu helah diri, tak mau. Jangan kita orang sebut benda tu tak betul, kita setuju aja. Bermuka-muka. Yang mana yang tak betul kita sebut tak betul. Mana yang betul kita sebut betul. Okey, bentuk-bentuk seterusnya lagi bentuk-bentuk dakwah secara lisan. Tadi teknik-teknik ni bentuk-bentuk dakwah secara lisan. InsyaAllah banyak lagi yang disebut di sini secara lisan. InsyaAllah saya setakat itu dulu untuk hari ini. Kita akan sambung pada bulan depan. Bentuk-bentuk dakwah dengan cara lisan. Tadi kita dah sebut panduan berdakwah dari segi teknik cara lisan. Panduan pendakwah ataupun kaunselor secara lisan. Minggu depan kita bentuk-bentuk dakwah dengan cara lisan. InsyaAllah. Okay, saya setakat itu dulu untuk kali ini. Dan kita jumpa lain kali. Akhirul kalam. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.